Saya sebenarnya adalah seorang bekas guru. Okey, saya pengajar Sabila bahawa kalau nak tengok saya punya Facebook teacher Sari ataupun Facebook saya WI. Tak berapa dia. Saya sambung di sini kerana terima kasih atas cadangan Puan tadi. Baik, saya Puan Hajah Sahila. Bukan Suhaila ke Sheila ke, tapi Sahila, binti Haji Baba yang berasal daripada Batu Pahat. Saya kalau jumpa Batu Pahat, saya rasa macam saya ada keluarga, ada keluarga. Dari Batu Pahat, Dengit, kampung Sungai Gendang, Batu Pahat. Tapi saya bermustahil kerana kerja dan ikut suami. Pada mulanya saya keluar maktab perguruan di Muhas, dan saya balik mengajar. Dapat balik mengajar di kampung dan seronok sangat. Dapat bersama dengan tinggal bersama ibu bapa yang tiada teman masa tu. Jadi sayalah orang bujang yang dapat menemani ibu bapa saya masa di kampung, dan dapatlah mengajar di sekolah menengah kebangsaan Rengit. Tapi apapun kita bila berkahwin kena ikut suamilah, bermustautinlah di Kuala Lumpur. Dan juga saya masuk anak 4 masa tu saya dapat masuk Universiti Putra Malaysia. Saya mempunyai 8 orang adik-beradik. Saya anak yang ke-6. Patutnya akak saya dia datang hari ni. Kalau kenal kan Tuan Haji Aram mesti kenal, Puan Fadilah kenal, Cikgu Murni kenal, Cikgu Halidah binti Baba, kalau yang Puan Haji Aziza tu kenal. Kalau dia lagi katnya, kalau dapat mikrofon mungkin dia tak boleh nak lepas lah. Baru ni saya pergi ke majlis hojakan dia. Dia sebulan sekali dia mesti ada majlis hojakan di Rengit, di Masjid Rengit. Kali ni dia buat semayang tasbih. Jadi kami daripada Kulai ikut program dia bersama Perki. Memang ramailah, sampai jejak 600 orang datang, daripada Pontian, daripada Batu Pahat dan pelosok Rengit. Jadinya kalau dia layaklah lebih cakap daripada saya. Okey, apapun saya kena berdiri dekat sini untuk menyampaikan apa Puan Hajah Fadilah kehendakkan daripada saya tentang ciri-ciri kepimpinan. Baik, kalau ikut alam pekerjaan, kita berjawatan, kita mestilah seorang yang berintegriti, kita mestilah seorang yang berwibawa, dan juga kita mestilah mempunyai seorang yang jati diri yang kuat. Itu kena ada pada seseorang yang nak menjadi pemimpin. Masa tu kita memanglah banyak kursus, tapi saya tak naklah terangkan itu kerana saya dah bersara, saya lupalah benda tu sikit. Tak dapat saya nak bawakan, cuma saya bawa diri saya. Saya bawa diri saya, apa yang ada pada diri saya, pengalaman saya untuk saya memimpin satu pertubuhan yang dinamakan Women Institute, ataupun dikenali sebagai WI. Dekat mana-mana ada WI, di daerah-daerah dalam Johor ni, dan peringkat kebangsaan dan juga di peringkat Commonwealth, di mana Pemaisuri Agong kita adalah dia punya presiden. Okey, jadi saya memimpin dalam WI ni sebab apa? Kerana mak saya lah. Di Rengit tu mak saya memang menganggotai jawatankuasa WI di kampung. Jadi masa tu saya dah umur 16 tahun. 16 tahun tiap-tiap bila ada aktiviti tiap-tiap minggu dengan kemas, mesti dia paksa saya. Paksa saya datang ke WI sana tu untuk menyertai apa-apa aktiviti, menjahit ke, memasak ke. Jadi saya dekat situ saya boleh pandai menjahit sulaman ke, memasak dan sebagainya. Sebab balai raya tu berada di depan rumah saya.
Jadi inilah satu kepimpinan melalui tauladan katanya daripada ibu bapa saya. Bapa saya adalah seorang bekas guru juga, guru besar di sekolah Sri Ladang akhirnya, dan ibu saya suri rumah, tapi suri rumah yang sangat aktif lah. Dia selain nak mendidik anak, mengurus rumah tangga, dia juga berniaga dan sebagainya lah. Membuat kuih jualan, mengajar jualan, mengajar menjahit, macam-macam lah. Untuk menampung kami 8 beradik. Jadi saya belajarlah WI. Lepas SPM tu belajarlah di rumah di pusat Dewan Serbaguna tu, Balai Raya lah, orang dulu kata Balai Raya. Dekat situ saya belajarlah menjahit. Lama-lama bila kata wakil rengit nak memasak, orang berumur-umur ni semua macam orang kampung-kampung ni tak anda kan. Dia sorong saya juga. Pergilah saya bertanding memasak. Okey. Lepas tu menjahit, gubah bunga. Sebab WI ni saya bawa juga nanti kepada WI yang saya pimpin sekarang ni. Dulu WI adalah ditubuhkan, sejarahnya dia ditubuhkan oleh isteri-isteri British. Masa tu sebelum lagi merdeka. Isteri British ni dia tengok wanita-wanita ni tak ada kerja. Jadi dia membawa WI ni, Commonwealth, tapi dekat Malaysia ni Women Institute, Pertubuhan Perempuan yang sudah menjangkau, kalau Johor 66 tahun lah. Kulai, daerah Kulai 14 tahun, tapi cawangan saya 45 tahun. Okey, jadinya daripada mak saya tadi tu hanya belajar mengasuh, menjahit, kerap tangan, kerja tangan, lepas tu yasinan. Jadi saya kena ikutlah. Jadi bila kata membuat pertandingan kerja tangan, saya lah kena pergilah dekat Batu Pahat, rumah Datin Atekah tu, Datin Seri ada arwah Datin Atekah. Saya buat bunga stokin, dapat nombor 1. Saya dapat nombor 1. Kemudian buat gumbahan bunga daripada bahan terbuang. Saya cari apa? Sarung guni bawang yang merah. Lagi warna apa? Merah lah masa tu. Merah. Guni yang jarang-jarang tu saya buat bunga rose, tapi backgroundnya warna hitam, dan saya letak arang. Letak arang, dapat nombor 1. Kemudian saya bertanding juga di peringkat antara guru dekat maktab Al-Muhas, bukan Al-Muhas. Saya kali kedua saya masuk maktab Temenggong Ibrahim, ambil kursus khas lah 1 tahun. Di situ saya bertanding juga, saya dapat nombor 1 2 kali. Baik, okey. Jadi pengalaman saya dekat situlah, bertapak dekat situ saya jadi berani. Saya jadi terampil lah walaupun tak pandai cakap. Tu saya kata kalau pandai cakap akak saya tadi tu. Pengetua tu memang pandai cakap kan. Jadi saya ni memberanikan diri apabila saya pindah ke Kulai pada tahun 1999. Jadi saya ni sebelum selepas saya di Kuala Lumpur lah, di Kuala Lumpur saya tak aktif. Saya cuma aktif ikut-ikut je lah politik. Kakak saya dan juga berniaga sepupu saya. Kemudian saya balik di Kulai, saya kata bila tiba Kulai, saya kata saya nak sekolah tu dekat dengan rumah saya. Sebab dekat Kuala Lumpur tu saya macam hidup merana lah, berpusing nak pergi sekolah. Masa tu pembangunan jalan-jalan kena tengah baiki. Jadi saya dah duduk di Petaling Jaya, kena pusing ke Shah Alam, masuk ke jalan highway. Sekolah saya di Jalan Kelang Lama. Tapi itulah pengalaman guru masa tu. Baik, apabila saya tiba dekat Kulai, Kulai tahun 1999, saya bila dapat sekolah menengah Sultan Ibrahim tu, saya kata memang dekatlah, alhamdulillah. Rumah saya tak payah perlu lalu jalan besar. Kemudian saya kata saya nak campur dengan orang tempatan sebab saya nak kenal ibu bapa kepada anak-anak murid saya. Bila mana saya tengok anak-anak murid saya perlu banyak pendekatan pada mereka melalui ibu bapa. Jadi saya masuk persatuan, satu-satunya persatuan. Saya jumpa kawan saya di Surau, dia kata kalau nak masuk persatuan WI. Masa tu dekat Kulai, famousnya WI selain daripada LKPI. Kemudian saya masuk WI, tok-tok saya dijadikan bendahari, penolong bendahari. Allahu Akbar. Tak boleh tunjuk muka lah kalau cikgu ni kan dalam persatuan.
Kemudian saya dalam 4 tahun tu saya jadi 2 tahun saya dijadikan setiausaha. Setiausaha. Kemudian saya pun akhirnya pada 2005 apabila pengusi lama meninggal dunia, saya dilantik sebagai memangku pengusi dan juga akhirnya saya dijadikan pengusi kerana patutnya jawatan saya ini adalah isteri kepada pegawai daerah yang memimpinnya. Tapi oleh kerana dia tak nak, dia pilih dalam mesyuarat memilih saya untuk jadi pengurusi WI daerah sehingga kini. Dan saya mempunyai 12 daripada 4 cawangan, sekarang ada 12 cawangan, ahlinya selama 200 orang. Baik, macam mana, kenapa saya boleh macam itu? Dapat daripada 4 kepada 8 kerana tarikan WI ini bukan tadi yang saya cerita yang mak saya tadi memasak, menjahit, tapi saya buka minda saya untuk tarik orang-orang baru ni dengan untuk berpersatuan masuk WI dengan menubuhkan biro-biro. Satu biro sukan, biro keusahawanan, hari Selasa ni ada tiap-tiap Selasa. Kemudian biro keusahawanan, biro pendidikan, biro apa lagi? Biro agama, biro kebajikan, dan ada 7 biro yang kami tubuhkan. Jadi tiap-tiap satu tu ada pengurusi daripada cawangan-cawangan dan juga ahli daripada cawangan. Baik, jadi di situ bergiatlah macam contoh hari ini saya kemari biro agama, tapi biro sukan pagi tadi tengah beraktiviti dalam aerobik. Itu hari 18 bulan saya bersama dengan YPK, tapi sahabat saya yang lain berada di rumah WI dengan biro pendidikan yang lain, keusahawanan, Selasa lepas. Jadi macam itulah, hinggalah kami ni daripada WI Kuala ni diperhatikan oleh UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Dia nak kita WI ni macam mana boleh bertahan sampai 66 tahun. Jadi saya tak hendaklah menonjolkan diri, tapi saya bawa WI negeri sekali untuk pergi UMK, di mana saya di sana diberi tanggungjawab untuk talks. Selain daripada ada pameran, ada jualan daripada WI Johor, satu pas kami pergi membuat aerobik dan juga pertandingan, dan juga saya memberi pengalaman, sebab dia kata WI ni tak sama dengan budak. Dia nak budak universiti tu dapat pendedahan kerana budak ni belajar saja, terutama sekali jabatan keusahawanan. Sebab budak-budak keusahawanan dia tak tahu macam mana khidmat bakti yang kita dapat. Okey, saya kata macam mana khidmat bakti yang kita ada, ialah ini kepimpinan lah maksudnya. Maknanya saya kena cari idea di mana saya kena join dengan mana-mana persatuan. Contohnya saya masuk persatuan Hojakan ini untuk membawa orang-orang yang suka kepada Hojakan, kepada agama. Kemudian saya join dengan aerobik negeri di mana orang-orang yang suka sukan. Jadi saya sudah ada ketua aerobik. Kami ada kelab aerobik. Kemudian saya bersama dengan Persatuan Penulis Negeri Johor, di mana orang-orang yang suka menulis, ahli-ahli yang suka menulis, mereka join dengan Persatuan Penulis, di mana mereka boleh berkarya, boleh berkerusu, berbengkel, dan kami diundang ke Batam patutnya pada 28-29, tetapi oleh kerana cuaca yang tak baik ini kita akan tunda pada bulan Februari, di mana sana kami berkarya dan juga menunjukkan persembahan kami sebab saya dalam Biro Kebudayaan juga menubuhkan kumpulan Ar-Raudah. Di Ar-Raudah ni adalah yang mana dah 6-7 tahun beroperasi, dan esok kita pun buat persembahan ke rumah-rumah dan rumah perkahwinan dan sebagainya yang lain-lain lah. Baik, jadi di situ kepimpinan ada sambung lagi tak? Lepas tu tak ada. Panggil sekali lagi nanti. Okay. Baik, itu dari segi pengalaman di mana saya nak kaitkan diri saya sebagai untuk menjadi seorang pemimpin lah, itu pada diri saya lah. Jadi kalau nak sambung lagi, sebenarnya saya nak terapkan ciri-ciri Rasulullah memimpin sebenarnya, tapi saya hentikan dulu lah bagi laluan kepada Hajjah nak bercakap. Terima kasih. Terima kasih Hajjah. Kita nampak tadi sifat dia berani kan, lepas tu dia
open, dia terbuka. Nanti seorang pemimpin ni, dan dia kena buat dulu sebelum dia ajak orang. Jadi kita kena dulu buat ajakan ni sebelum kita ajak orang lain ya. So saya nak tadi jawab soalan ayat apa tadi? Kul, ini gunanya ada hafizah dalam keluarga ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu semua tahu ni ayat ni kan? Surah Imran ayat 31. Ya? Imran ayat 31. Jadi kalau ada suami-suami, kan dia suka ada angin minjam mental banyak orang mental dia banyak sangat. Jadi kalau angin tu bacakan ayat ni insya-Allah. So sekarang bersama kita ialah Puan Khatijah. Puan Khatijah ni dia memang ahli tajwid ni, ahli Quran dan ahli tajwid. Jadi kita jemput dia untuk membimbing kita kat mana kita mudah tersilap dalam membaca wirid haujakan. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dinil karim. Sa'udillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati sahabat hajakan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah sekalian. Saya sebenarnya taklah pandai sangat kan. Cuma saya suruh mengajar untuk orang pencin, guru-guru pencin. Jadi kemudian di kat rumah tu juga. Dan kita punya kegiatan di sana macam masa PKP tu kita buat online dah. Jadi banding tak dapat berkumpul tu dia orang buat online. Kita bagi dia cara-cara dia. Kemudian dia buat kat rumah. Jadi tak payah dia keluar. Tapi kemudian bila dah tak KP ni, dah tak PKP, saya kata saya ingat nak putuskan, itulah, tak payah buat lagi. Tapi dia orang kata biar teruskan. Jadi setakat ni macam dia banyak sukalah, dia makin bertambah ramai lah. Itu ajalah. Kemudian masalah yang diutarakan tadi ya. Kesalahan yang pertama dalam wirid, kita ambil masuk pendek sangat lain sikit. Kemudian yang semua ya, yang pertama sekali Al-Fatihah. Cuba kita tengok Al-Fatihah. Al-Fatihah tu kena betul-betul. Kalau tak kita sembahyang tak sah ya. Dan alham bukan alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb mesti sempurnakan dia punya tasydid. Alamin bukan ya, di tengah hakum. Alamin, kemudian madi sukun dia boleh biasanya 4, 5, 6 ataupun 2, 4, 6. Biasalah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ar tu dibaca dengan tafkhim. Ar-Rahman Ar-Rahman nir ra yang kedua tu tak ada roh ya. Ar-Rahmanir Rahim. Macam tu. Ma panjang, ma tu harakat malik yaw tu din lembut ya. Malik yaumiddin. Iya. Sempurnakan dia tasydid. Iya kana na'budu wa iya. Nasta'in. Kan? Ihdinas siratal mustaqim. Dan juga siratal ladzina jangan sin. Siratal ladzina an'am. Bukan am
an'amta alaihim. Jadi ghairil bukan ghair. Ghair pada ra huruf istilah. Jadi ghairil pun huruf istilah. Maghdu huruf dad istitolah. Dia punya sifat istitolah, istilah dan itibak. Jadi kena waladhalin tu maknanya 6 harakat. Ada nabar di situ. Wala angkat sikit dia punya tu. Waladhalin. Sikit. Biasa 6 lah. Kalau laju kita kira jadilah laju macam tu. Kalau sum mim ada sabdu tekan sebab dia wajibul guna. Mim, sabdu dan nun, sabdu wajibul guna ni dia dua harakat. Eloknya 2,5 harakat. Dah sayyid yang pertama tu Zuma ila arwahi sultani awliyai syahid abdul jadi wasayyid ada sabdu situ ya. Sayyid Muhammad mim lagi. Mim kita 2 harakat. Bukan maham bukan cepat. Okey. Hakim wasiyat masyarakat itu samalah. Kemudian Al-Fatihah Allah jangan sebut a ya. Bukan a. Alif di atas a, bukan o. Alif di atas o, bukan alif tu. Allah. Dulu. Biasa kita dengar Allah kan. Allah akbar sebenarnya tak ada Allah akbar. Allah kan. Kami dapat astagfirullah pun kena betul-betul lah. Macam tu. Kemudian nanti Allahumma sholli Hum ada sabdu bukan huma. Allahumma sayyid ada sabdu tekankan pada huruf ada tanda sabdu. Okay. Muhammadin itu tadi ada nun kecil bawah. Itu pentanwin jumpa dengan hamzah wasal. Kita panggil dia nun wiqayah atau nun iwat sama ada tu. Nun yang menyambungkan. Lima udika al-khatim ni masabaq tu. Warna nah tadi Ustaz cakap. Kemudian miqdaril azim. Allah ya bukan azim kita azim wa miqdaril azim. Allah zal sama. Sa tapi angkat pangkat lidah sebab dia istilah. Azim tebal. Azim jelas. Jangan kata azim tu zai nipis. Kadang kita bergalih pada ayat kursi tu ya. Ayat kursi biasa macam tak sedap dia dengar. Allahu la tu mat takzim. Menganukan Allah tu satu kan. Allahu la ilaha. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh? La ta'khudhu bukan khuzuhu. Hu 2 harakat. Dia maksilah qasirah. Sinatu tu masuk ada idgham al-gunah nakis. Wala naum tu madlin. Berapa harakat? 26 sampai 26 okey. Lahu ada maksilah di situ. Maksilah bahasa 2. Okey. Fis ada lam syamsyah. Betul? Ada syamsyah bila guna sebab dia ada sabdu. Dia tak dengung kalau dengar nun dengan mim. Ini dia alif lam syamsyah ataupun idgham bila ma wa samlah wa ma fil ard tu ditebal kan. Ra mati sebelumnya tak ada atas. Kemudian dot tu isi
istilah dan istilah itibak dan istitolah. Rod. Jangan lepas. Kalau lepas nanti dia duduk kokolah. Wal arad. Lekat pada kita punya geraham. Manzalazi tu, manzali adik lam syamsiah. Ya syamu. Indahu maksilah tawila. Berapa? 4 dan 5 harakat. Illa bi'izni. Ya lama baik lagi huruf lin kan. Aidihim. Aidi tu mula. Mat asli him mim jumpa waw. Tiap-tiap mim yang mati. Tiap-tiap mim yang mati jumpa huruf waw. Jadi mim tu huruf B. Ada huruf B ada 4. Ada 4 kan. Mim, fa, ba, waw. Tapi kalau ni mim mati jumpa waw. Tiap-tiap mim mati jumpa, dia mesti izhar. Bisa faham apa? Asyadu. Sebab apa? Sebab terang. Takut nanti dia bersama dengan idgham kan. Wa ma khalfihim sama tu. Itu bisyai huruf lin panggil lin im. Ini orang maklum genah ka hamil min ainihi sama tu dah tahulah. Illa bimasya wajib mutasil. Okey. Wasi'akur sama kur tebal. Kur mati sebelum tu huruf tanda depan. Wala ya tu apa? Badal lah. Ya uduhu yuzuma wal aliul azim. Za jaga ya za. Biasa salah pada huruf za. Satu lagi Allahumma. Biasa kita dengar Allahumma. Allahumma. Ada sabdu kan? Maknanya ya Allah ya Tuhanku. Kalau cakap Allahumma maknanya macam Tuhan tu dua. Kena jaga tu Allahumma tu. Dia dua atau dua setengah boleh. Itu tadi muhimmat memang pun wajibul guna juga tamat. Jadi tu mak ada sukun mak sukun dengan hamasta. Ini banyak Allahumma. Ya Allah ya, mana ya Allah ya Tuhanku. Kalau Allahumma tu maknanya Tuhan tu macam dua. Jadi tak boleh lah. Ya, yang ke-17 biasanya. Allahumma ya dibaca dengan tafhim. Rahim dah. Mak ada ya sukun Kalau kita nak laju tu kita lajulah kita begini. Kalau yang ke-20 Ilahi anta no jumpa ta. Kita okey ta. Ada betul. Anta mak betul. Qala surah di dhamma tu. Qala juga bi sini Muhammad tak. Mak rifa tak. Hamas dan Syida dulu Hamas. Tak. Syida dulu matikan dulu lepas. Kemudian yang nombor satu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim wa salam antam. Tu dia mesti patutnya ada 6. Betul. Akademi Musaka lah. Inilah. Kita ambil. Itu banyak kat sini, banyak kalau subra. Orang iba. Itu kalau kubra. Usul hawati misas kaum miskajim. Banyaklah. Nikuli ma'lumil. Kemudian la ilaha illa anta satu lagi yang selalu kita baca, yang dia dengar tu macam tak sedap punya. La ilaha illa anta. Itu salah tu Salah kita buat tu salah. Mana la ilaha anta tu? Nombor 24. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Dia ada hamas dan syiddah. Anta.
Dah dah. Jangan cakap anta. Tak boleh. Dia, sebab dia mati kat situ. Kemudian 26 ya. Ya zalzal al-ikram al-zikr anam la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu berjadikan mad lazim. La Allah satu. La. Ataupun ni mad jaiz munfasil pun boleh dekat situ. Yang mesti ya. Yasin ya. Okey, kita ambil bagian Yasin ya. Yasin. Ya, dua harakat. Sin. Nam jadi Yasin. Kalau tak kita nak laju kita kenalah. Kita baca dengan izhar Yasin. Yasin. Tak boleh wow tak boleh. Kalau ni pun kena wal Quran. Qur tu kita tebal. Hakim in okey. Tan demi tanzilal tanzitan bagi kan. Azizir Rahim, ra tu tebal. Kira. Ditun lagi kiki. Kau alin mam tu dia. Biasa kita dengar sini tak ditun zero kau mam itu. Idgham ma'lunah kamil sempurna ya. Ma. Kau mam ma'ul zero dua harakat ba wajib, mak wajib mutasil. Ya. Mak wajib mutasil kena panjang tu. Fahum wa fidun. Lakot. Kalau sugra. Ya. Boleh. Ya, boleh. Kemudian yang ni waja'alna mim tu iklab. Jadi kita punya bibir tu tak dia rapat-rapat dah sekadar kita boleh masuk satu kertas. Mim bai tu lin aidihim sad down. Ini selalu kita salah pada sad down. Okey. Okey, setakat ni ajalah. Nampak macam masa minta maaf dan kali kita sambung. Saya nampak ya, ada yang memang mahir dalam tajwid, tapi ada juga yang tak berapa mahir ya. Jadi yang tak berapa mahir tu memang kena, kalau saya tak silap lah buku Kader Leong tu ada satu buku tajwid yang di antara yang kan. Banyak buku kita tajuk surat agama kita kan. Tapi dia ya Kader Leong ya. Jadi saya betul tak saya pilih orang yang ahli ya. Banyak yang dia telah ditunjukkan oleh Ustazah Khadijah kita dan kita amat berterima kasih. Saya sebenarnya mengisi masa ni sebenarnya masa untuk seminar yang dijadualkan dalam buku, tapi penceramah dia tidak dapat, dia ada urusan yang tak dapat dielakkan. Itu yang kita ganti dengan forum. Dan tinggal berapa minit lagi ni kita minta Ustazah sambung sikit lagi tentang Nabi, ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Terima kasih dah macam ustazah pula saya pula. Kan cikgu ke ajar atau panggil cikgu lah, cikgu Saila ataupun Saila je lah. Dah jadi ustazah. Sebabnya saya pun dah ke arah-arah tu juga. Bukan apa, saya ada kumpulan sejak PKP, saya ada buka grup selawat dan Yasin. Masa tu kita nak doakan negara kita ni supaya COVID kan. Jadi kumpulan Yasin saya tu sampai sekarang. Itu hari kami meraihkan 400 hari bacaan Yasin. Jadi kita panggil Kadi Kulai dan juga YB dekat sana, kita dapat duit. Dapat peruntukan. Jadi aktiviti kami mesti ada ada yang berhormat ke apa, tujuannya untuk dapat duit. Kami ada rumah. Kita ada rumah WI, sejak saya jadi SU 8 tahun, saya pengungsi saya disimpan premium tau.
premium tanah tu, tanah kocik yang diberi oleh seorang penghulu di Kulai, tapi tak orang kata macam terbenam. Jadi saya ni pergilah dekat pejabat, masa tu saya SU, pergi ke pejabat pegawai daerah, ADO masa tu. ADO saya bawa premium tu. Jadi ADO tu, bolehlah saya katakan saya kenal dia sebab dia adalah senior saya semasa saya tingkatan 6. Dia tengok premium saya tu kan, dia panggil pegawai dia untuk ambil file yang saya punya lah. Sekali bila dia nak bawa file tu, pegawai dia bawa file tinggi macam gini file tu. Maksudnya apa dekat situ? Maksudnya tanah itu telah dimohon oleh penduduk Kulai. Nasib baik saya ada premium tu. Jadi rumah itu, tanah itu dapat kami miliki sampai sekarang. Dan saya mintalah panggil YB untuk dapat rumah. Sebab apa saya panggil rumah? Sebab daripada rumah 20 kaki kali 20 kaki, sekarang tambah 35 kaki, tambah lagi. Tanah tu untuk 4 lot rumah. 4 banglo. Jadi dekat situ. Sekarang kita senang beraktiviti atas rumah WI sendiri. Tapi masa pembangkang itu hari, saya mesti kena pura-pura pula. Saya kena ikut pembangkang tu. Maaflah. Maaflah sebab masa tu saya cikgu jadi pembangkang jadinya kena beraktiviti dengan mereka jugalah. Okey, jadi saya simpulkan dekat sini apa yang kita buat untuk kita menjadi seorang pemimpin pada masa akan datang. Juga apabila kita balik nanti, kita kena membawa persatuan hojakan ini, iaitu satunya iaitu wirid, di mana wirid ni perlukan kepimpinan, tapi kita kena ikut ciri-ciri Rasulullah yang di mana kita termasuk diri saya untuk ikut. Satu, menjadikan diri kita sendiri, diri sendiri, cara tersendiri, tidak meniru sesiapa dalam kita memimpin. Kemudian yang kedua, bercakap benar dan tidak hipokrit. Contoh Rasulullah, dia sebelum kenabian dia sudah diangkat sebagai Al-Amin. Kemudian yang ketiga, utamakan pencapaian dan bersifat rendah hati. Yang keempat, menjadi orang terakhir, di mana Rasulullah prihatin pada ummahnya, selalu mendahului ummah. Maknanya kalau dia macam kita lah, kalau kita kadang-kadang kita rasa kita ketua, kita nak ke depan dulu kan. Patutnya orang belakang-belakang dulu. Kita suruh dia daftar ke contoh, ataupun kita suruh dia makan dulu, ketua kendian. Kemudian yang kelima, cepat buat keputusan. Kemudian yang seterusnya, Rasulullah bersegera dalam bertindak. Kemudian yang ketujuh, menjaga hubungan sesama sahabat, sama ada orang atasan, orang bawahan, sama saja kita layan. Kemudian yang ke-8, sentiasa memberi latihan dan memberi kekuatan dan semangat. Sebagaimana saya buat macam gini, tiap-tiap hari Selasa sekarang saya buat pasar pagi. Pasar pagi Selasa tiap-tiap minggu. Kuat tak kuat kita kena buat. Kadang-kadang peniaga tu larikan diri, bayar RM10 saja. Buka meja, kursi, tempat kita sediakan. Tapi mereka nengok dah aja, tak membangun aja, tak ada orang datang membeli. Jadi saya macam mana cara nak buat? Saya buat tiap-tiap Selasa ada kursus, ada latihan. Apa-apalah latihan pendidikan. Baru ni kita dapat peruntukan 5,000 daripada YPK. Kita buat protokol dan keterampilan diri. Kemudian minggu ni, Selasa ni, kita akan buat satu smart TV tentang keusahawanan. Seterusnya nombor 9, menjadi pemangkin dan kekuatan, iaitu sentuhan dan kekuatan kepada orang bawahan. Sebab tu Nabi selalu cakap di akhir ayatnya, umati. Maknanya Nabi dia memandang masa hadapan untuk umatnya ataupun pengikut-pengikutnya. Cuma dalam hal ini saya melihat satu lagi yang Nabi ada ialah mempunyai visi dan misi untuk masa depan umatnya. Jadi itulah yang kita kena ada. Bagaimana kita nak bawa hojakan ni lebih
Macam kita hojakan sudah sampai ke kebangsaan Tahniah, sampai Sabah Sarawak. Itu hari pun saya pergi ke Ulu Langat, saya membantu orang banjir. Kami bawa 12,000 bersama dengan Perkim Rengit. Kita bawa 12, saya sendirilah WI kami bawa 12,000 memberi kepada mangsa banjir seorang 200 seramai 20 orang yang rumah yang tinggal tangga tu kat Ulu Langat tu kan. Jadi kami pergi sana membawa, dan malamnya kita buat hojakan dengan Datuk Salim daripada Muar. Kita buat hojakan di satu surau tempat beliau, di mana beliau menjadi pengungsi. Kemudian selain daripada itu, kita ada masa depan untuk hojakan. Baru ni saya dengan Tuan Haji Hassan membuat hojakan untuk WI sajalah, sebab lelaki dekat Kulai ni macam kami akan berusaha lah untuk supaya lelaki ni hadir dalam kepimpinan. Dan kita dah bincang, kita akan bawa hojakan negeri ke Kulai, insyaAllah. Sebab asalnya hojakan di Kulai ni adalah saya dengan WI dalam kumpulan yang kecil. Kepada sekarang sudah menjadi daerah. Tok Umar sebagai Umar Kardi sebagai pengungsi, alhamdulillah. Tu hari kita pun tahun lepas kita jadi tuan rumah kepada negeri, alhamdulillah. Jadi Tuan Haji Hassan ni adalah naib pengungsi yang rajin datang untuk apa-apa hojakan ni, dan kami akan berbincang supaya kami nak teruskan hojakan dan membugarkan hojakan di daerah Kulai. Itulah harapan kami dalam Biro Agama. Dan kami untuk pengetahuan, kami bukan duduk diam. Saya ada kumpulan-kumpulan, kami ada grup hojakan Anissa. Kami namakan Anissa. Kalau sukan kami namakan Jerobik Wikwat. Macam kita tahu, kebajikan nama lupa. Kebajikan tadi tu kita Sumayyah kita namakan. Jadi dalam Anissa ni, grup Anissa kita ada 100 lebih orang. Kalau misal kata negeri kata nak buat khatam bismillah, kami buat khatam bismillah. Siapalah yang boleh sampai 30 orang, 50 orang, hari-hari kita sampai target. Kemudian kita baru ni Al-Fatih, kita pun buat salawat Al-Fatih, tapi dia orang teruskan. Dan saya ada satu kumpulan grup zikir. Zikir ada 160 orang. Tiap-tiap hari pukul 3 nanti ni, pukul 3 sudah melaporkan dia punya surah Al-Ikhlas. Satu hari 100 sampai kita dapat target 70,000 seorang. Sekarang sudah siri kelima, itu kawan-kawan admin saya tu semua. Siri kelima maknanya dia orang sudah ada 50,000. Dia orang kena istiqamah. Kita kena selalu bagi motivasi dalam grup tu supaya mereka tidak meninggalkan. Malah bukan meninggalkan, ada lagi yang masuk. Alhamdulillah. Itulah apa yang saya buat, bukan kerana pribadi, tapi apapun kerana Allah. Lillahi ta'ala. Saya mohon maaf kalau saya terlepas cakap, dan sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersemangat cikgu kita. Alhamdulillah, jadi saya pun dah jadi dengan Cik Habib kita sampai pukul 4. Saya tamatlah sesi wanita kita hari ni ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan generasi muda-muda sekarang bolehlah pula meramaikan lagi lelaki, jemaah lelaki. Saya tak nak komen tentang kenapa lelaki tak ramai. Daripada kesihatan pun dulu. Kalau hantar klinik ni, dia orang duduk kat luar je, kan? Dia orang jarang nak masuk dalam, nak dengar kaunseling dan sebagainya. Okey. Dengan itu saya minta ampun dan maaf kalau misalnya ada apa-apa yang tidak memuaskan hati tuan-tuan dan puan-puan. Ingat pesanan Haji Fadil bahawa apa pun amalan kita hendak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hajah yang telah menyampaikan, menolong saya lah isi slot
sepatutnya tasnif ibadah. Kerana penceramahnya tak hadir. Saya minta maaf lah sebab dia kata hari yang sama anak tunang ni adik ke sini dia kata tak mampu lah. Maksudnya kami tak beritahu pun dia ada urusan. Jadi masih daripada Puan Hajar kerana tamatkan kami kerana slot tu kosong. Seperti yang janji tu masih yang sikit ni. Jadi ada yang nak janjikan, saya cakap mana hujung yang nak nanya kan. Ada tak yang nak jaga yang start yang kami terang tadi, ada tak yang nak tanya? Soalan-soalan yang blur ke apa ataupun yang tak jelas ke, yang tak faham ke kan? Ada tanya tak? Ada? Ya. Bukan yang tu ke? Yang kari adabi tu ke? Kerana adabi tu Pak. Ini biar ajar jawab lah. Itu dalam doa surat duha. Ni dalam ada yang bawa ni tadi cari dalam doa surat sunnah duha solat duha. Cuma orang lama amalan dia satu ayat tu dia 4 ayat 40 kali. Faham tak? Maknanya satu nafas 40 kali. Itu sebab orang tua sihat. Wahab bali ya wahab ilma wa hikmatan wa rizqi ya razaqul musyalah wahab bali macam gitu sampai 40 cuba. You kena latih. Yes. Satu nafas tu sampai minta maaf. Satu nafas 10 kali. Takut orang kata tu meninggal pula nanti. Beranjak semua So 10 kali. Jadi lepas itu dapat 4 nafas saja 40 kali. So wa baliyah wa hikmah wa razaq kulli musyalah wa bil ilmi ya alimi mufaddala. Itu yang untuk buka tingkat buka pintu. Mufaddala ya alimi mufaddala ya alimi. Benda yang sama. Dan semua yang amalan yang qiyamul lail tadi pun sama juga. Cuba praktis. Pasal kita kan masa Covid ni semua paru-paru lah medical macam-macam masalah Kalau kita ada benda ni kan dari segi sains dah terbukti boleh meningkatkan antibody. Ini semua amalan-amalan tajuk dan kalau sekejap tak sampai 2 minit. Ni apa tu? Qiyam solat dari perspektif sains daripada qiyam sampai kita sujud. Qiyam untuk nak dapat ketenangan untuk kita nak takbir ihram tu memang baru kita boleh salat kan. Pasal selagi kita tak tenang kita tak boleh salat. Itu gunanya. Bila kita tenang hari-hari 1 kali at least minimal 5 kali memang kita akan jadi mengelakkan sakit mental. Lepas itu rokok kan boleh mencegah sleep disk. Orang yang sakit sleep disk ni. Lepas tu sujud memberi oksigen yang surplus oksigen to your brain cell. Maknanya brain cell awak dapat banyak oksigen. Macam mana nak tak sihat? Pasal tadi otak tadi control the whole body. Sel oksigen beri kepada otak kawal seluruh badan. Memanglah sihat Jadi saya tak nak banyakkan masa pasal kita ada acara-acara sering.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Haja. Okay, soalan tadi mana berdasarkan yang slide yang saya tidak ada tanya tak? Kalau tak ada saya tanya. Ada hadiah. Okay, saya tanya Saya nak tanya ni. Yang katakan dari yang okey, ni kata-kata mutiara. Salah satu kata mutiara tu ialah apa tu? Bawah tu. Bawah ni apa? Pegang ujung parang, jangan pegang batang parang. Pangkal parang. Kalau parang tu macam ni parang kan? Parang. Pangkal kita biasa kan? Mana gini? Apa sahabat bang itu? Okey, saya berjawab. Apa maksud dia? Kata mutiara ni atau kimak ni dia makna yang tersembunyi. Apa maksudnya? Siapa beri jawapan yang terbaik? Kita bagi buku ni. Buku karangan Semua Tunggal. Okey, jawab dah. Tak dengar apa dah? Cari puncanya. Cari puncanya. Setuju tak jawapan dia bang? Dia kata jawapan tu ialah cari puncanya. Kata mutiaranya ialah cari puncanya. Dan jawapan ni setuju tak? Tak. Okey, jawapan lain. Lelaki. Jawapan lelaki. Jawapan yang Kasim tak tahu. Kata mutiara. Jambi. Ya? Berani. Berani dalam dan cabaran. Okey, mana? Boleh 5. Okey, kita kena akan 5 jawapan Okey, lagi cepat. Lagi? Berani. Berani. Tak dengar. Okey, berani Berani jawapan tadi samalah berani. Berani Cari punca, berani. Lalu 3 jawapan lagi, 2 jawapan cepat. Berani lagi. Dah ini sekarang. 4. Berani lagi. Orang lelaki cepat. Cik, Samsudun. Selanggup menapi bahaya. Boleh terima tak? Cik. Bersiap sedia dalam hadapi. Orang pegang hujung parang, anta pegang mata parang. Pegang ni ujung parang, pegang ujung parang, jangan pegang pangkal parang. Jawab. Dari 5 dah 5. Okey. Saya fikir jawapan ni lama tau. Sanggup kena nyawa. Itu jawapan antum kan. Saya kata pegang salam. Ini jawapan yang kita berterima kan ataupun kita boleh fikir. Ada jawapan lagi? Oh, sama dah tadi. Berhati. Oh, berhati. Ni kata mutiara tau, bukan kata berjangga. Tidak, mutiara ni benda yang tengkerang, benda pecahkan baru nampak. Jawapannya bukan, saya cakap bukan jawapan, tapi saya fikir lama dan saya bercakap batin nak apa jawapan dia. Nak tengok? Boleh? Pegang ujung parang, jangan pegang pangkal parang. Kalau orang macam ni tu maknanya apa? Orang gila. Luar biasa. Mana orang pegang mata parang? Tak betul lah, buka tangan. Tapi tu kata mutiara. Saya baca waktu lama saya nak pecahkan benda ni. Begini tuan-tuan, dia kata bermakna orang yang macam ni adalah orang luar biasa. Betul tak? Orang gila ke orang tuan-tuan luar biasa dia pegang. Tetapi bukan kita baca literary dia luar biasa, yang gila. Maksud saya yang gini. Nak beramal, dia apa? Mutiara kata untuk apa? Dia kata untuk kata untuk beramal. Nak beramal ilmu-ilmu kerohanian ni lah buat kerana luar biasa.
Bukan macam biasa pegang barang tu biasa. Saya dapat jawapan ni kan saya malam membaca sahabat saya baca lama contoh ayat dapat ilham. Nak buat amal contoh nak baca 40,000. Kakak kita nak baca duduk tu yang hari tu boleh baca tak? Boleh dapat tak? Tak dapat. 1,000 saya dapat tak? Rasanya payah kan? Tapi kena buat perkara luar biasa. Macam mana? 3 pagi baca. Luar biasa kan? Sanggup tak kan? Ni orang luar biasa tu. Bermakna kita kena buat perkara luar biasa nak mencapai benda tu. Itu yang jawapan dia tu. Jawapan dia mutiara kata dia bukan yang macam gitu. Yang lain tu apa? Gali sebuah perigi, jangan gali sebuah telaga, jangan gali banyak telaga. Telaga tu perigi dia kan. Zaman dulu dia telaga. Apa maksud dia? Siapa dah? Jangan gali banyak telaga gali satu telaga, jangan gali banyak telaga bahasa lama. Perigi. Boleh? Dia ada ni. Terkomah. Satu perkara. Maksudnya gini tau. Maknanya kita kenapa orang nak gali telaga? Tak, kenapa orang nak gali telaga? Cik air. Cik air kan? Gali tak jumpa air. Macam mana? Gali di sebelah air telaga lagi. Gali sini tak jumpa. Jangan yang buat lagi. Itu gali je dia. Akhirnya natijahnya jadi apa bujungnya dapat air tak ada, kering. Gali sebelah tak boleh, tu juga gali. Tak apa, antum balik fikirkan baik satu je, tu saja. Mari satu tu lah buat perkara luar biasa. Masuk gini, bukan kita ni tak Syawman. Kita cari perkara nak bukan di comfort zone lah. Maknanya kita nak habiskan basmalah 120,000 dalam masa 10 hari ataupun dalam masa 12 hari. 10 hari 12,000 sekali boleh tak? Susah sikit. Kan luar biasa je boleh. Lepas tahajud sampai subuh pun dapat. Boleh tak? Kita tidur. Maknanya luar biasa. Biasa tidur luar biasa tak tidur. Itu jawapan dia. Lama saya fikirkan berpuluh tahun ni. Yang lain tu sebenarnya ada simak dia panjang, tapi saya ceritakan dah tak jadi modal kan. Ini buku ni yang tu dia ni. Okey. Banyak lagi tu yang sangka baik terhadap Allah. Kerana apa tu? Jangan sangka buruk tu dia punya sangka baik tu. Macam kata Ustaz ni, yang kisah, dia sebenarnya kisah ini raja yang pergi memburu suatu tempat tu, tu kaum tu dia nakkan korban. Cerita asal lah. Jadi korban tu nak bersih, tak nak cacat, tak nak apa. Itu cerita dia. Jadi bila dia dapat tangkap raja ni, sebenarnya memburu tangkap. Raja ni dia dapat lah antara raja-raja yang orang yang ditangkap. Jadi dipilih dalam 3 orang yang nak dikorbankan. Jadi dalam dipilih dia dapat seorang ni, cakap kau cacat. Kau buka. Tak boleh. Itu cerita asal lah. Mungkin banyak bersih lah. Ya? Okey. Jadi jangan tanya. Cara nunggu start buat sijil. Kita selingan. Dah siap. Okey. Last kita tanya. Last. Okey. Tadi yang logo dapat jawapan dia. Cop tu. Jawapan dia apa? Siapa beri pengaruh satu jawapan? Wakil satu perempuan, satu lelaki. Satu wakil, satu wanita, satu lelaki. Jawapan dia saya buka sikit je. Cepat, buka balik. Pemenang dapat Yusuf Rabbani. 1, 2, wanita lelaki.
Wakil. Apa tadi yang cop? Khat tadi yang saya beri gambar kan? Orang-orang khat tu pandai. Ha? Tadi cop tadi, saya dah terus jawab lagi. Ha? Ya. Okey. Saya pandai wakil wanita, seorang cepat. Apa saya tak pandai ni bukan jawapan dia, tapi mana antum pandai kan? Apa yang tertulis tu? Baik, seorang jawab. Okey. Semua banyak jawapan ni kan susah. Seorang diri jawapan ni. Bom dah. Sekejap, bomban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Tak ada jawapan. Elek pucik. Tu betul lah tu. Yang atas tu apa? Ini bukan sedang dapat tau. Ini dapat daripada Istana Johor ni. Okey, perempuan cepat. 1, 2, 3 cepat. Quick. Come on. Nak kadang-kadang lawan lelaki ke atau orang perempuan? Lelaki, cepat. Siapa yang dulu dia dapat hadiah? Orang lelaki ke perempuan? Bangun jawab. Tak, angkat tangan. Siapa jawab? Semua. Okey. Tak lengkap. Okey, orang lelaki pula. Dia nak kena pakat satu jawapan, tak nak banyak-banyak. Cepat, orang lelaki. Okey, bangun. Satu jawapan. Boleh? Harga? Tanda. Apa tadi? Mula tadi semula. Dia cakap tadi Haji Fadil Mufti Has Maulana Al-Khalil Sultan Johor tahun 19 ada maknanya tahun 1940 13 dan 5 Hijrah ataupun 1945 Masih lah Okey, itu jawapan orang lelaki. Yang perempuan Berterima tak? Boleh? Ada jawapan terbaik tak? Nanti tu dia jawab. Dia jawapan satu. Orang perempuan berterima jawapan tak? Tak boleh tak? Okey, beri jawapan yang terbaik.
Dapat? Yang dekat-dekat lah. Saya tak tahu. Saya bukan orang had. Yang hampir saya bagi hadiah. 1. 2. Harimau. Al-Fadil. Mufti Has. Al-Maulud. Al-Jalil. Orang lelaki berterima tak? Tak boleh? Tak boleh. Okey, kita tengok jawapan yang terdekat ni, jawapan daripada Ustaz Mat Tunggal bagi. Siapa yang terdekat dia dapat hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Dia tak penuh. Dia tak ada al-ustaz. Jadi orang perempuan tak dapat. Lelaki dapat tapi hampir-hampir lah. Boleh diterima 55? Boleh? Dapat dia. Cik. Siapa yang terhampir sekali? Ustaz tadi dia tak sebut al-ustaz. Dia sebut al-ustaz tu. Maulana tu. Al-Khalil. Ya? Hadiah daripada Merah ni, kamera. Alhamdulillah, ni sini ya. Perempuan. Dan lagi, ada lagi soalan? Ada dah. Penutuplah. Penutup kita bagi pada Tan Susu nak sikit kecepatan dua kata. Dan semuanya menutup cara kita. Ini boleh ambil gambar lah. Ini yang jawapan oleh dia bagi oleh ahli betul kita. Yang dia baca, dan saya tiru je lah. Saya dah dapat. Saya baca Fatih, saya baca dapat, insyaAllah dapat. Tenang aja, dia buka. Dia buka ada tulis macam ini lah. Tanya Ustaz Mat Tunggal, dia kata betul. Al-Khalil ni makna. Dia kiri ni. Al-Ustaz. Mufti Has. Maulana. Nur kan? Al-Khalil. Sultan Zuhur. Al-Ustaz. Fadil. Mufti Has. Maulana Al-Khalil. Setuju? Enggak Maulud ya. Ini untuk yang Syekh. Dekat saya pun saya tak tahu tapi saya tulisnya ni Ustaz betul tak? Betul je. Ini lama nak pusing kan. Mana sini begini. Tapi akhirnya dapat jawapan ni nanti ya. Mana tahu dia berkhidmat ni cop mohon dia cop apa-apa dia program mufti cop. Okey. Jadi kita beri penutup habis pada dua kata kepada Tan Susu Tuan Haji Harun Kamil untuk mencapai sepatah kata dan seterusnya menutup khusus kita petang ni dan seterusnya untuk mendapat sijil sijil kita panggil cerita nama lah. Sijil ni tadi kita tolong tulis nama. Kalau tak setuju nama dia betul saja kita buat balik atau baik main kosong Jadi saya ceritakan majlis silakan Tuan Haji Harun untuk mendapatkan sepatah dua kata seterusnya menutup khusus program kita ke-7 kali ini dan pembahasan sijil sebentar lagi. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Habib selaku Ibu Sidu dan saya sebut Syekh Habib. Nak tahu haji belum haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih Pertama saya ucapkan syukur kepada Allah SWT. Kita diberi peluang pada tuan-puan dapat hadir dalam majlis khusus haujakan event haujakan kali yang ke-7 tahun 2022 dan banyak-banyak terima kasihlah saya mengucapkan pada jawatan kuasa terutama pada yang dipertua
JK Haujakan Johor, dan juga tak lupa kepada jawatan kuasa kepimpinan majlis pada pagi ini, pada petang ni lah, atau daripada hari ni lah. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih jugalah kepada ahli-ahli yang dapat hadir dari jauh dan dekat, ya. Ada yang daripada Johor Bahru, ada yang daripada Seremban, ya. Itu yang istiqamah, nampaknya dia dah balik saja. Dan yang lain-lain yang saya tak kenal, dan yang jauh sekali, ya, dari Bogor lah, ya. Ya. Cucu pada Hajah Fadilah. Jauh. Pontian lagi jauh sebenarnya. Pontian tu ujung benua, lagi jauh. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk sekali lagi lah, kalau ada apa info, ya, maksudnya ada yang tak berapa ada kekurangan dan yang perlu diperbaiki, saya dengan ini beri peluang lah, nanti boleh hantarkan kepada kita untuk sama-sama berbagi pada masa akan datang lah. Dan saya memang rasa lah banyak kekurangan itu memang lumrah, dan kita cuba baiki, insya-Allah. Kita yang hadir pada hari ini rasanya memang betul lah, banyak perkara yang maksudnya tertanya-tanya, yang kita tak tahu, yang kita dah dapat tahu ni, dan ambillah untuk kembangkan, kembangkan supaya kita ni jadi pemandu lah di tempat masing-masing. Ini sebagai satu langkah menjelaskan. Selama ini kita dengar wirid ajakan, tapi dengan tuan-puan hadir pada hari ini dapat bertanya dan kita dapat respon, di mana Ustaz hadir walaupun dapat sekejap dalam keadaan bercampur baur, campur ada jemputan anak dia, anak tiri dia kahwin hari ni lah, maksudnya ada majlis, dia kata dia pergi Pontian. Saya sebenarnya pun paksa gagahkan diri untuk hadir. Hari ini saya ada 5-6 jemputan ini. Itu saya ingat tuan-puan pun macam tu juga, dan ada yang dah hadir, dah datang berjumpa, salam, menyelesaikan jemputan. Saya ada 2 lagi, insya-Allah saya akan hadir lepas ni. Satu dekat Bukit Mo, satu dekat Faizin, insya-Allah lah. Jadi banyak-banyak terima kasih lah di atas sokongan tuan-puan ya pada hari ini, yang menyebabkan kita boleh hadir sampai sekarang ni. Dan barangkali Encik Habib, saya ingat saya tak perlu panjang lah. Ada orang dah siap nak gerak lah. Saya sebenarnya tu saya. Jadi kita, dan ini saya ambil peluang untuk majlis pada hari ini, apapun selaku seusaha saya mohon maaf lah di atas kekurangan, kelemahan yang saya rasa memang ada lah ya, setiap majlis memang ada. Jadi sekali lagi apapun, kalau ada teguran kita sanggup terima untuk bincangkan. Terutama tadi ada saranan daripada Hajah Fadilah tadi, dia nak kemaskinikan, murnikan buku buku Risalah Haujakan tu. Itu peninggalan amalan Kiai Fadil ya, yang boleh kita manfaatkan insya-Allah. Dengan ini saya tutuplah majlis pada hari ini, saat ini, dan saya doakanlah tuan-tuan balik selamat
dan dapat meneruskan apa ini aktiviti awajakan kita di peringkat masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Harun bin Kamil atas ucapan penutupan untuk majlis kita pada petang ini. Jadi saya bagi pihak majlis juga merakamkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir yang dapat menghidupkan majlis kita pada petang ini. Tanpa kehadiran kalian mungkin majlis ini tidak bermakna. Dan kami mohon maaf di atas segala kekurangan yang ada, terutamanya penceramah-penceramah khas yang kita jemput tidak dapat hadir atas sebab tertentu. Dan terima kasih kepada penceramah-penceramah ad hoc tadi yang dapat berkongsi ilmu bersama kita pada petang ini. InsyaAllah bagi merengkangkan masa, kita akan teruskan majlis kita dengan penyampaian sijil. Untuk itu saya dengan segala hormatnya menjemput Pak Habib mengiringi Tuan Haji Kamil untuk menyampaikan tanda mata ataupun sijil kepada peserta-peserta pada hari ini. Jadi saya sebutkan nama, insya-Allah. Ya. Tepi. Sijil ni tetap tepi. Itu sijil. Tapi begini. Jadi saya mana setiap seorang akan bangun. Insya-Allah ya. Saya akan cuba baca sikit. Yang pertama saya persilakan Siti Sarah binti Warijan. Yang kedua Puan Haminah binti Sadimun. Yang ketiga Nur Azizah binti Ismail. Seterusnya Rohani binti Hussein. Seterusnya Nur Hudayati binti Haji Mansur. Kita teruskan dengan kita simpan dulu. Okey, kita jemputlah Nur Hudayati binti Haji Mansur. Terusnya Puan Kamisah binti Sabilan. Puan Jalilah binti Muhammad Tahir. Puan Siti Arba'inah binti Walas. Puan Jalilah. Siti Arba'iyah. Puan Arba'iyah. Seterusnya Puan Janiyah binti Kumin. Seterusnya Puan Wahzah binti Abu. Wahzah binti Abu. Wahzah Abu. Ada. Wahzah Abu. Seterusnya Puan Mazilah binti Abdul Latif. Mazilah binti Abdul Latif. Seterusnya Puan Pun binti Kamsan. Puan Pun binti Kamsan. Puan Zalifah binti Abdul Manaf. Puan Siti Hamini binti Muhammad. Puan Syarifah binti Ibrahim. Puan Husna binti Abdul Munir. Puan Mahtum binti Haji Abu Bakar. Puan Siti binti Salamat. Puan Nur Aini binti Tasir.
Kita nama ni? Nur Aini. Mana Nur Aini? Seterusnya Hajah Nur Aini binti Haji Ismail. Hajah Nur Aini Ismail. Wan Nur Mawati binti Mahran. Mawati binti Mahran. Wan Arba'iyah binti Rubai. Arba'iyah. Wan Siti Azizah binti Hasan. Siti Azizah binti Hasan. Wan Hajjah Azizah binti Haji Zaini. Wan Rohani binti Abdul Qadir. Wan Umi Juwairiyah binti Haji Ahmad Sarbini. Umi Juwairiyah. Umi Juwairiyah. Umi Juwairiyah. Wan Fatimah binti Aripan. Fatimah. Oh, Rokol. Wan Wahdah binti Abu. Wahdah binti Abu. Wan Hajjah Jamilah binti Misran. Jamilah. Jamilah Misran. Wan Kamisah binti Ismail. Kamisah. Wan Masitah binti Muhammad Ali. Kamisah. Masitah binti Muali. Oh, mana Wan Rabi'ah binti Ahmad. Masitah. Rabi'ah binti Ahmad. Rabi'ah. Wan Nurfifah binti Abdul Jamil. Nurfifah. Wan Nurzila binti Zainuddin. Nurzilah binti Zainuddin. Sekali ya Nurzilah yang tadi. Okey. Wan Sahilah binti Baba. Sudah berapa kita kenal je nama ni. Tak kenal. Wan Nurul Fadilah binti Khalqi. Nurul Fadilah. Fadilah Kolti ada tak? Seterusnya Wan Sarimah binti Pawit. Tak boleh. Wan Sarimah binti Pawit. Sarimah. Seterusnya Encik Muhammad Syafiq bin Kamsani. Syafiq. Ada tak? Mana? Seterusnya Puan Intan Nur Zakiyah binti Hashim. Intan Nur Zakiyah. Encik Tariq Ziyad bin Ahmad Taufik. Encik Muhammad Zamri bin Bashir. Tarik. Ambil gambar. Ini gambar. Oh, gambar. Tarik. Ya. Tariq Ziyad. Muhammad Zamri bin Bashir. Seterusnya Puan Rohana binti Hassan. Rohana Hasan. Rohana Hasan. Puan Khatijah binti Saliman. Khadijah Saliman. Saliman. Puan Khatijah binti Saliman. Sahman. Nama? Saliman. Sahman. Salah. Ada buat sembilan dia. Yang selamat tadi. Bagi. Nanti salah itu. Ini balik dulu. Khadijah. Salaman. Saliman. Pegang Nanti yang itu sebenarnya. Yang ini sebenarnya. Kawan.
Seterusnya Puan Hajah Siti Fazilah binti Haji Tukirin. Puan Latifah binti Haji Abdullah. Hadis. Jadi kalau ada salah ejaan tu, insya-Allah lah boleh jumpa dengan Pak Habib lah untuk ganti sijil yang baru lah. InsyaAllah kita ada sikit. Itu saja yang saya dapat sebutkan nama-nama tu. Yang ada pada saya ni yang tak dapat diambil ni kan. Nur Fadilah binti Khalqi. Tanya perempuan tak sebut nama. Siti binti Selamat. Siti binti dia tu ni. Siti binti Selamat. Dan seorang lagi Rohani binti Hussein, ada tak? Rohani Husin ada. Ini yang ada yang tak dipanggil nama. Bosok tak? Baik, terima kasihlah kepada Tuan Haji Harun bin Kamil atas sedia menyampaikan sijil kepada peserta sekian. Jadi bagi peserta wanita yang tak dapat nanti rujuk pada Pak Habib lah mungkin ada yang tertinggal. Ada lagi? Ada perempuan lelaki pula ni. Oh. Perempuan. Ada lagi sebembat ni. Minta maaf ya. Jemput sekali lagi Tuan Haji Harun. Tuan Haji Harun sila ke depan semula. Ada sikit lagi rupanya. Ada part 2. Minta maaf. Okey. Dijemput Encik Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad Saleh. Encik Muhammad Abdul Aziz. Ada? Seterusnya kita jemput Encik Muhammad Luqman Nur Hakim bin Hashim. Seterusnya Encik Sadam bin Salim. Seterusnya Encik Mahathir bin Kamaruz Zaman. Salam. Yang bersih ni. Encik Mahathir bin Kamaruz Zaman. Seterusnya Encik Khalid bin Hashim. Seterusnya dijemput Encik Zulkifli bin Benu Amin. Encik Zulkifli bin Benu Amin. Seterusnya Ustaz Muhammad Musa bin Ahmad. Seterusnya Ustaz Zambri bin Mon. Selamat Ustaz Musa. Gambar Ustaz Musa. Khususnya Encik Ustaz Zamri bin Mon. Dijemput Encik Muhammad Omar bin Hamsatun. Terusnya Puan Siti Aisyah binti Aman. Siti Aisyah, Puan Siti Aisyah binti Aman. Terusnya Encik Syahrul Nizam bin Haji Sardi. Ya, Jarun. Ini Syahrul Nizam. Terusnya Encik Ramli bin Ahmad. Encik Ramli bin Ahmad. Ada?
Cik Ramli bin Ahmad. Ramli Ahmad ada? Yang mana? Seterusnya Cik Muhammad Fuad bin Muhammad Yasin. Ramli. Ramli. Dia wakil ni. Wakil Ramli. Ambil ni. Ramli Ahmad. Cik Muhammad Fuad bin Muhammad Yasin. Fuad. Pemenang itu ni. Seterusnya Encik Mat Zainuddin bin Abu. Kalau kita yang tengah resik ni. Ni apa ni? Seterusnya Encik Abdul Rashid bin Sulaiman. Ya, Encik Abdul Rashid bin Sulaiman. Seterusnya Encik Zulkifli bin Muhammad. Encik Zulkifli bin Muhammad. Seterusnya Tuan Haji Hassan bin Muhammad. Mulai. Dan akhir sekali Muhammad Tajuddin bin Abdul Halim. Yang ni. Alhamdulillah, sesi penyampaian sicil selesai. Terima kasih kepada Tuan Haji Harun. Dan bagi kita bawa ni. Perempuan. ini Muhammad Abdul Ghani tadi. jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung majlis. Terima kasih kepada semua yang dapat menyaksikan seminar kita pada petang ini. Dan sebelum kita tutup, saya bagi hak yang tuan majlis mohon ampun maaf atas segala kekurangan yang ada sepanjang perjalanan seminar ini pada pagi ke petang. Jadi kita tutuplah pertemuan kita pada petang ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, insyaallah kita jumpa lagi. Mudah selamat sampai ke panggilan waktu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.